Hari ni saya tidak ada banyak perkara lah. Cumanya duk cedek nak bincang berkaitan dengan ibadah haji lagi. Kerana flash mula-mula ayat akan mula turbannya hari Jumaat ni dia akak. Hari Jumaat ni mula turban dah lah. Adik kakak hak turban di Naratiwak tu, hari Jumaat ni mula flash yang pertama, hari Sabtu flash yang kedua untuk Naratiwak. Dua turban. Lepas pada tu gak bersama dengan flash di Hak Jai pula tanggal 12, tanggal 13. Nah, ini sebagai pak terbangnya yang awal untuk ibadah bagi mereka yang Allah Ta'ala jepuk jadi duyuf rahman. Allah Ta'ala jepuk mereka ni jadi tetamu hak Allah. Bukan ni ya. Kauในปีนี้ได้เป็นแขกของ Allah Subhanahu Wa Ta'ala เขาได้เป็นแขกของพระองค์ของ Allah เขาได้เป็นแขกของ Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut พระองค์ตัว siapa kurang-kurang sikit พระองค์tu Fir'aun dia kau. Alhamdulillah. Jadi yang tajuk saya nak bincang hari ni, nah kita letak tanda hati baiklah kita dengar. Sebab haji hak saya kecek hari ni tu haji Hajjatul Wada' ataupun Hajjatul Wida'. Haji selamat tinggal. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji selamat tinggal ni macam mana? Jadi kita boleh dengarlah sejarah satu-satunya haji yang masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tunjuk ajar kepada kita. Nah, khuzu anni manasikakum. Nabi kata khuzu anni manasikakum. Kamu ambillah nah ibadah-ibadah. Nah, manasik, mumiklah manasik, mumiklah cara-cara daripada aku, Nabi kata. Dalam ibadah haji Nabi sebagai Hajjatul Wida', haji selamat tinggal. Jadi kalau kelik belum pada kita nak ikut haji, nak kenal ibadah haji, nah semacam mana haji ni kita kenal dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah terang di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, macam mana kita duk baca nah beberapa ayat dalam surah gapo. Nah, hak tu ayat dalam surah Ali Imran. Nah, kalau kita pergi balik tengok surah Ali Imran, hak tu ayat dalam Qurannya ayat yang ketiga, surah yang ketiga, ayat yang ke-97. Macam mana tu ayat dalam surah Ali Imran nah berkaitan dengan keperduan haji saat ni. Haji saat ni wajib tak wajib, tapi yang tu ayat dalam ayat saat ni bagi mereka yang kuasa. Nah, ayat yang ke-97 tu kata gapo dak akak? Nah, tu ayatnya nah, kalau kita tengok ayat mula-mula tu ayat inna awwala baitin wa wudi'a. Nah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tu ayat dalam ayat yang ke-96 mulanya sesungguhnya rumah. Nah, sesungguhnya rumah iaitu Baitullahil Haram. Sesungguhnya rumah nah tempat ibadat yang pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullahil Haram. Sebab tu ia panggil gapo? Nah, inna awwala baitin. Rumah tempat ibadat yang mula-mula dibangun ialah Baitullahil Haram. Nah, yang duduk di mana? Dalam ayat ni ia panggil bi Bakkah. Bi Bakkah sebab tu Mekah saat ni bukan nama Mekah saja. Tengah sebut Baitullahil Haram, tengah sebut Masjidil Haram, tengah sebut Makkah, tengah sebut Bakkah. Ya kena Bakkah pun Mekah juga. Tu dia. Ni mengikut ayat. Sebab tu ayat. Nah, linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, iaitu Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ni tempat petunjuk kita, tempat taufik dan juga hidayah. Sebab apa? Tu ayat gitu, fihi ayatum bayyinatum nah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang jelas di antaranya maqam Ibrahim. Di antaranya maqam Ibrahim. Celah tu dia ada Baitullah kan. Kalau kita tengok gambar, kalau kita boleh pergi Mekah, kalau kita pergi buat umrah, kalau kita pergi buat haji, kita boleh tengok di antara maqam Ibrahim tu
Maka dia ada Kaabah situ. 4 segi tinggi tu. Hak caitan tu lah ni. Nah, wa man dakhalahu kana amina. Tu heraya. Bagi siapa yang memasukinya, dia boleh masuk dalam Baitullah. Nah, amanlah dia. Nah, wa man dakhalahu kana amina. Dia boleh masuk dalamnya, dalam Baitullah saat ni, amanlah dia, selamatlah dia. Makna kata pio ikut agama Islam, kacak mudah-mudahnya. Pio ikut agama Islam, pio menghadap Baitullahil Haram, maka dia ni selamatlah. Selamat dunia, selamat akhirat. Macam mana kita duk baca tiap-tiap kiling melalui di Rukunul Yamani tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamatkanlah kami, bagikanlah kebaikan kami di atas dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan kami, berilah kebaikan kepada kami di akhirat. Wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Tu ayat-ayat hak kita duk baca bukan? Ya tak? Tu lebih kurang di antaranya kalau kita mengikut ayat-ayat yang Tuhan royak dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-90 ni, ayat yang ke-97 yang kita boleh ambil pengertian bersama. Nah, lepas tu Tuhan royak apa lagi? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuhan royak apa lagi? Nah, Tuhan royaknya walillahi 'alan nas. Tuhan royak apa? Kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Nah, ini nak ayat kewajipan. Wajib setiap orang, tapi ada kait istisna di belakang tu, kata man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji dak wajib haji saat ni, iaitu barang yang siapa apa ni wajib haji tak wajib haji saat ni tu, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nak wajib haji tak wajib haji ni man istata'a ilaihi sabila. Orang ada kuasa untuk jalan ke sana, kuasa kesihatan tu berada dia gagah sihat, dia boleh pergi sana. Tu wajib tak dia. Dia ada harta, ada duit untuk bayar tambah kapal gapo pergi sampai Mekah. Ni wajib bagi mereka. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka itulah. Maka ketahuilah wa man kafara. Tuhan royak lagi. Bagi siapa yang mengingkari kewajipan haji saat ni, dia yang ingkar kewajipan, dia yang tak percaya kata haji saat ni wajib, maka ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tuhan tak ada perlu gapo. Mu nak pergi, mu tak segi haji pun kalau mu kuasa, tak ada sakit gapo Tuhan. Tapi nak ayat kata kalau mu ingkar saat ni beratlah bagi kamu. Bahkan kalau kamu pergi ingkar haji tak wajib, tak kita ada tak ada pun, kalau kita pergi ingkar tu jatuh kufur pula. Sebab tu di antaranya yang Tuhan royak walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji saat ni tu jadi kewajipan bagi orang yang kuasa. Ingat, tak kuasa tak wajib. Tak ada nak ambil duit mana bayar, ustaz kita tak ada duit, tak wajib. Islam tak ada duit tekan, siapa kadak kena jual rumah pergi haji dak. Tu dia ni hukum Islam yang begitu sangat comel. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu wasadak sudah pabila. Sebab tu belum pada kita nak pergi ikut berkaitan dengan ibadah haji, kita nak dengar sejarah hari ni berkaitan dengan Hajjatul Wida', iaitu haji selamat tinggal hak baginda Nabi SAW. Lebih awal pada tu, kita tahu ke tak kata haji saat ni tu disyariatkan bila? Haji ni diwajib bila haji saat ni? Wajib disyariatkan, difardukan haji saat ni bila? Masa Nabi duduk Mekah ke? Masa Nabi hijrah mari Madinah dah ke? Kok mana haji ni bila? Tahun yang berapa baru disyariatkan? Jadi banyak di antaranya khilaf ulama. Berkaitan dengan keperluan haji saat ni, kewajipan haji saat ni tu bila ayat turunnya. Sebahagian daripada ulama ada katanya disyariatkan pada tahun yang ke-6 hijrah.
Ada setengah ulama berpendapat bahawasanya haji saat ni tu disyariatkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Ada setengah ulama katanya haji disyariatkan pada tahun yang ke-4 Hijrah. Kerana ayat dalam surah Ali Imran saat ni, ayat yang ke-96, 97 saat ni dalam surah Ali Imran, kerana turun selepas pada perang Uhud. Kerana berlaku peperangan Uhud pada tahun yang ke-3 Hijrah. Lepas pada perang Uhud barulah turun ayat Quran surah Ali Imran. Kerana surah Ali Imran ni ayat ni tu ayat madaniyah, turun di Madinah. Oleh kerana tu ulama kata dak difardukan pada tahun yang ke-4 Hijrah, kerana ayat tu lepas pada perang Uhud. Tu ada khilaf di antara ulama. Walhasilnya mafhum daripadanya haji saat ni wajib. Wajib bagi orang yang kuasa. Sebab itulah itu lebih kurang di antaranya kita boleh ikuti. Nah, maka lepas pada turun ayat saat ni, lepas pada difardukan haji saat ni, maka tahun lepas pada turun ayat saat ni tu tak kira lah hak kata tahun yang ke-4 Hijrah ke 6 Hijrah ke 9 Hijrah. Lepas pada tu lepas pada turun ayat tahun ni, tahun dapat Nabi SAW latih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi Amirul Hajj. Nabi latih suruh Sayyidina Abu Bakar jadi Amirul Hajj untuk bawa orang-orang Islam pergi tunai ibadah di Makkahul Mukarramah, pergi buat haji di Mekah. Maka tahun tu jugalah dilarang orang tawaf dengan kelanye. Zaman dulu jahiliyah tawaf Baitullah lanye bogeh. Zaman jahiliyah nak ayat lanye bogeh jahiliyah tu. Nah, kita tawaf Baitullah lanye bogeh tok-kong keliling dulu. Tapi melepas pada Fathul Makkah tahun yang ke-8 Hijrah, tahun yang ke-7 Hijrah tu Nabi pergi buat umrah. Nah, tahun yang ke-6 Nabi pergi buat umrah, tapi umrah tak boleh lakukan kerana disekat oleh musyrikin Quraisy. Lalu itulah Nabi batal, Nabi tahlu, Nabi batal. Nah, Nabi batal, Nabi tahlu saat ni tu Nabi dapat tahlunya. Nah, Nabi tahlu semula dah saat ni tu di mana? Di Hudaibiyah. Tahun yang ke-6 Hijrah tak boleh masuk buat umrah, maka Nabi arah kepada sahabat tahlu belaka, bercukur belaka. Lepas pada itulah Nabi kelik Madinah semula. Tahun 7 itulah ada perjanjian Hudaibiyah. Nabi pun masuk tahun yang ke-7 untuk buat umrah. Lepas pada boleh buat umrah tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 Nabi berlaku Fathul Makkah. Nabi takluki negeri Mekah. Lepas pada itulah lepas Nabi takluk Mekah saat ni, habis berala tu baik. Maka tahun lepas pada takluk Mekah itulah mulai Nabi latih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi Amirul Hajj untuk bawa bakar-bakar haji gitu naik ibadah haji di Mekah. Tawaf dengan tidak ada duk kelanya bogel, tak ada dah masa tu. Cabut habis dah jahiliyah. Tawaf dengan tokong tak ada dah masa tu. Tu tahun tengah riwayat kata tahun yang ke-9. Maka lepas pada Sayyidina Abu Bakar buat pergi jadi Amirul Hajj pada tahun yang ke-9 ataupun khilaf tahun yang ke-6 ataupun khilaf tahun yang ke-4. Lepas pada itulah tahun akhirnya, iaitu akhir tahun 10 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menunjukkan tanda-tanda bahawasanya waktu pertemuan dengan ajal sudah sangatlah dekat. Maka tanda-tanda masuk tahun yang ke-10 Hijrah itulah Nabi tunjuk tanda-tanda Nabi, kata Nabi tu dekat nak wafat dah. Masa ni umur Nabi 63 tahun. Ni hak saya nak ayat hari ni boleh kita dengar berkaitan dengan sejarah, kaitan dengan Hajjatul Wida, haji selamat tinggal. Nabi sekali tu je haji Nabi buat. Nah, belum pada tu Nabi arah kepada sahabat, iaitu Amirul Hajjnya Sayyidina Abu Bakar jadi amir haji untuk bawa umat-umat Islam gitu naik ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah. Tu maklumat yang saya boleh bagi hari ni, di antaranya sikit sebanyak kaitan dengan ibadah-ibadah kita yang boleh kita ikut bersama. Nah, insya-Allah mudah-mudahan rancangan ni saya rasanya banyak boleh bagi manfaat kepada kita. Nah, dan juga mudah-mudahan dengan sebab kita dengar rancangan ni, Allah Taala akan takdir kita jadi duyufur rahman. Tak boleh tahun ni dengan haji, tahun ni dengan umrah. Tak boleh tahun ni dengan umrah, tahun depan Allah Taala jemput kita boleh jadi duyufur rahman, tetamu Allah untuk tunaikan ibadah haji. Insya-Allah, Allahumma amin. Tu cita-cita besar saya yang saya doa kepada muslim muslimah boleh tunai ibadah sekali seumur hidup di bumi haram, tak kira Makkah, tak kira Madinah. Kerana di sana tu besar sangat ganjaran dia. Satu waktu 100,000 kali ganda di Makkah. Di Madinah satu waktu 1000 kali ganda. Nak cari mana tak boleh dah. Alhamdulillah. Baik, kita terus pergi lagi.
Jadi apabila tahun 10 Hijrah saat ni, Nabi mulai ada tanda dah lah. Sahabat pun boleh tengok Nabi, sahabat duk kenal dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, tengok kena Nabi jadi pelik ni wasa ni. Wasa pun Nabi kalau kecek macam ni wasa pun tak lama dah Nabi nak wafat ni. Nah, hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai tanda. Banyak tanda Nabi. Nabi kecek, Nabi pergi ziarah kubur, Nabi pergi di syuhada Uhud, Nabi pergi di kubur Baqi', Nabi wisalah kepada ahli Baqi'. Tapi di antaranya, misalnya, satu tanda yang paling besar kata Nabi saat ni tu, ajar Nabi nak wafat dah, masa Nabi nak meninggal dunia, tanda yang besarnya iaitu Nabi boleh takluk ke Mekah. Tahun yang ke-8 Hijrah tu, Nabi boleh pergi teraju Mekah. Iaitu berlaku peperangan Fathul Makkah, iaitu Nabi boleh kuasai bandar Mekah tahun yang ke-8 Hijrah. Itu tandanya kata Nabi ni sudah sapa dah tugas Nabi. Nabi sudah sapa belaka dah mesej ataupun risalah-risalah yang Tuhan perintah kepada Nabi suruh sapa. Kemudian beberapa tokoh Bani Saqif. Tanda-tanda hak paling besar lagi sahabat duk tengok Bani Saqif. Hak duk sebelah lek Taif, hak duk belah lek Mekah saat ni tu mulai memeluk Islam. Orang Bani Saqif ni satu bani, satu kabilah yang besar. Ada ramai rakyat dia. Musyrikin Bani Saqif ni ramai sangat. Ramai orang Bani Saqif. Duk Taif pun ada Bani Saqif. Di sini pun ada Bani Saqif. Iaitu anak cucu Saqif. Mulai masuk Islam. Mari jumpa dengan Nabi. Mari jumpa dengan sahabat. Lapor diri nak masuk Islam. Jadi kedatangan. Iaitu berduyun-duyun. Negara-negara hak tak ada Islam kan? Dan pada masa tu negara hak tak masuk Islam lagi. Macam mana Bahrain, Emirat, Mesir, kota gapo negara hak kawasan Rom, negara Rom. Lepas tu gapo Habasyah, negara Habasyah. Lepas tu Yaman. Yang tak ada masuk Islam pakak berduyun-duyun mari. Mari mana? Mari di bandar Madinah untuk nak belajar dan juga nak masuk agama Islam. Ni dia panggil masa ni tu Nabi sudah takluk ke Mekah. Nabi boleh buka bandar Mekah dah masa ni. Bandar Mekah duduk di agama Islam. Bandar Mekah duduk di bawah kerajaan Islam pada masa ni. Lalu itulah semua orang-orang yang tak masuk Islam, negara-negara kafir mulai berduyun-duyun, berderet-deret, buta mari naik unta gapo gitu ni masuk di bandar Madinah. Untuk gapo? Untuk nak mengaji, untuk nak belajar ilmu agama. Lepas tu nak mengajar, nak mengaji, nak belajar ilmu agama. Tujuannya nak masuk agama Islam. Ini tanda-tanda yang paling besar. Serta dilakukannya haji wida oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Nabi buka Mekah tahun yang ke-8 Hijrah dah. Masuk tahun yang milih Hijrah, mulailah. Mulai. Dan juga akhir-akhir tahun 9 Hijrah, jaka masuk tahun 10 Hijrah tu lah. Nabi arah kepada sahabat-sahabat, hayya 'alal hajj. Arah pada sahabat-sahabat untuk tunaikan ibadat haji. Allah, maka sahabat ramai-ramai duduk di Madinah dah. Berapa sahabat? 124,000 lebih sahabat yang duduk di Madinah tu pakat mujur tak ada dah lah. Kerana payah ya. Lepas pada hijrah mari di Madinah, sahabat kaum Muhajirin saat ni payah nak boleh masuk Mekah pula. Nak masuk Mekah pun susah. Baru lepas Fathul Makkah tu baru senang. Lalu tu Nabi istihar untuk buat haji. Maka sahabat ramai-ramai pun dah. Ni mungkinnya tandanya akhir dah umur Nabi. Kerana Nabi arah kepada sahabat semua untuk buat haji. Maka haji hak Nabi buat ni lah yang panggil Hajjatul Wida, Hajjatul Wada' ataupun haji selamat tinggal. Hak amla ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัจเนี่ยเป็นฮัจครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Tu dia panggil Hajjatul Wada'. Lepas pada tu lah ni dia panggil haji perpisahan. Haji yang menandai perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia. Haji wada' saat ni haji nak tanda kata Nabi tu tekcer dah. Nabi nak pisah lah. Nabi nak pecah dah. Nabi nak tinggal dah umat-umat dia, sahabat-sahabat dia pada masa tu. Di berlakunya haji wida' saat ni. Masya-Allah, sahabat rapat-rapat dengan Nabi ke? Sahabat dekat dengan Nabi semacam mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saat itu mereka rapat, dia mau tahu.
Nah, haji wida saat ni lah, haji wada saat ni menjadi haji pertama dan haji pertama sekaligus haji terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat Allah Taala arah pada baginda Nabi kita. Haji wida saat ni haji tamu sekaligus haji akhir Nabi. Haji hak mula-mula, haji hak akhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah rupa haji Nabi buat sekali je haji. Tubik 3 rupa bagi kita boleh buat umat ni mudah. Nabi buat haji sekali tubik 3 cara, iaitu haji tamattu'. Haji tamattu' ni kita pergi buat umrah dulu. Lepas tu kita buka ihram dalam musim haji. Tu kena bayar dah. Lepas tu haji qiran, haji sekaligus, buat umrah, buat haji sekaligus. Nah, niat jadi 2. Haji qiran dia panggil. Dan juga yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad ni pergi buat haji dulu, lepas pada buat haji baru buat umrah. Ni dia panggil haji ifrad. Jadi Nabi buat haji sekali tubik 3 cara boleh kita buat. Allah hikmatnya. Noyak Tuhan ni bagi kemudahan kepada kita. Nah, sesaat setelah mengkhabarkan bahawa ia akan melakukan ibadah haji, beribu-ribu orang berdoyong-doyong daripada seluruh penjuru tanah Arab. Orang-orang Arab yang duduk di kawasan negara Arab, orang-orang Arab yang duduk di hujung-hujung kaki bukit, yang duduk dalam bandar Madinah, luar bandar Madinah, semua tu berdengar kata Nabi arah kata nak pergi buat haji, pakak berduyung-duyung marilah sahabat-sahabat Nabi semua 124,000 orang ni mari bersama dengan Nabi di bandar Madinah. Nah, beribu-ribu orang berobong-robongnya. Dari apa? Dari seluruh penjuru tanah Arab datang ke kota Madinah untuk turut melaksanakan ibadat haji bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih daripada 100,000 orang ada catat dalam Siratul Nabawiyah. Lebih daripada 1,000, lebih pada 100,000 kemah yang diri dalam bandar Madinah pada masa tu. Akik kemah zaman dulu kak. Macam mana kita tengok di Mina lah ni lah. Kemah putih macam tu lah lebih kurangnya. Tetapi kemah zaman dulu macam tu. Tak ada gapo zaman Rasulullah. Nah, zaman Rasulullah tak ada gapo. Tapi noyak tu keliling masjid Nabi, bandar Madinah penuh dengan sahabat-sahabat. Khabar katanya Nabi nak pergi buat haji. Pakat mari tunggulah duduk di Madinah sementara nak musafir pergi buat haji tu. Masya Allah, hari ni kita boleh dengar cara Nabi buat haji, iaitu hajjatul wada. Dia panggil, sebab tu Nabi kata sini, khudhu anni manasikakum. Nabi kata, ambillah segala ibadat daripada aku ni. Sahabat hak dia pada masa tu akan ambil cara-cara buat ibadat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sahabat mari duduk di Madinah pada masa tu di pasar di kota Madinah sana untuk berjemaah, untuk jamaah yang datang. Sahabat pun apabila ramai sahabat hak luar mari, hak duduk kawasan luar Madinah mari tu ikut nak sama haji dengan Nabi, pakak buat dirilah kemah, pakak pasar kemah naik, pakak akik rumah, pakak akik payung naik tujuan nak bagi sahabat hak luar-luar tu boleh duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas pada tu tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata gapo? Satu ketika di antaranya Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100,000 yang bersama saat itu, Nabi kata gapo? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Muaz bin Jabal. Nabi pesan kepada Muaz, wahai Muaz, Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal kata macam mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. Muaz ni sahabat yang gharib, sahabat yang gapak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gapo, wahai Muaz, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini. Pada masa ni setengah riwayat kata masa ni Nabi hantar Muaz pergi dakwah, pergi sebar agama di negeri Yaman. Setengah riwayat kata gitu. Pada masa ni, masa Nabi ni tahun ni Nabi latih Muaz pergi dakwah Islam di luar bandar Madinah, negara-negara Arab kawasannya. Ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. Wahai Muaz, sesungguhnya engkau ni Muaz mungkin tidak bertemu lagi dengan aku lepas pada tahun ni. Muaz ni kejutlah hati. Sahabat Nabi, saya Nabi kan? Saya Nabi Allah. Bunyi Nabi kata gelah tu, kejut Muaz bin Jabal. Allahumma salli ala Muhammad.
Muaz kejut Nabi kata lah tu. Nah, lepas tu Nabi kata apa lagi? Au la'allaka an tamurra bi masjidi hadha au qabri. Nabi kata lagi, dan mungkin saja wahai Muaz, engkau melewati masjidku ini dan kuburku ini wahai Muaz. Nabi kata gapo wahai Muaz, lepas pada ni mungkin mu nak jumpa dah dengan aku. Kalau mu nak pergi dakwah di Yaman ni, mu nak jumpa dah dengan aku. Kalau mu nak jumpa dengan aku pun, mu mari jumpa aku di masjidku ni lah, Nabi kata. Masya-Allah, Muaz ni tak datang dah. Air mata mengalir Muaz. Tahu kata Nabi ni akhir tahun dah. Tahun tu tahun 10 Hijrah. Umur Nabi 63 tahun pada masa tu. Muaz pun mengalir air mata belah-belah dengan Nabi kata gitu. Nah, antamurra bi masjidi hadza au qabri. Nabi kata, mungkinlah lepas pada ni kalau mu nak jumpa dengan aku gak, mu mari jumpa masjidku, mu jumpa di kuburku. Maka Muaz pun menangis. Allah, sahabat Nabi hak rapat Nabi latih dia nak pergi dakwah. Tapi Allah nak ayat kata dia pun menangis. Muaz pun menangis takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad. Kita boleh balik tengok dan ayat sejarah yang berlaku di masa ni tak. Muaz pun Allah mengalir air mata kerana nak pisah dengan Nabi ke? Kerana dia nak pergi dakwah, tapi tak apalah. Dia ikut arahan Nabi untuk nak pergi apa? Nak pergi sebar agama kepada umat-umat. Nah, sebab itulah sahabat ramai, sahabat 124,000 orang ni, 30,000 je kubur yang tanah dalam Madinah. Dalam Mekah, dalam Madinah. Lain 100,000 lebih lagi tu tanah luar seluruh dunia. Sahabat Nabi. Sebab apa? Ambil tugas untuk nak sebar agama. Jadi pada bulan Zulqa'dah, berlakunya pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-10 Hijrah. Ni mulanya. Mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri Nabi untuk menunaikan haji. Haji yang pertama dan juga haji yang sekaligus haji yang terakhir bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dicatat dalam sejarah dengan istilahnya haji wada, haji selamat tinggal. Dalam kitab sejarah karya kata ini hadis haji wada, haji selamat tinggal baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin dari pelbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Nabi buat suruh. Nabi arah pada tak kiralah orang Islam zaman tu duk kawasan mana, kawasan keliling Madinah semua Nabi suruh belaka. Panggillah orang Islam, hak Islam dah marilah. Untuk apa tu? Untuk nak pergi buat ibadat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan jemaah haji pada tahun itu berjumlah lebih daripada 100,000. Setengah dalam kitab sirah tu royak tu lebih pada 100,000 orang sahabat. Setengah kata 100 berapa? Setengah kata 124,000 sahabat yang bersama untuk nak ikut ibadat kali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat haji. Dan haji ni digelarkan haji perselamat tinggal, haji wida Nabi. La ilaha illallah. Ni gambaran yang kita boleh bagi adik kakak tahu. Insya-Allah. Maka lepas pada ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Madinah menuju Mekah. Lepas pada Nabi arah kepada semua sahabat saat ni orang masuk Islam dah, orang bukan Islam tak boleh masuk dah. Kerana tanah haram ni sudah jadi tanah haram dah. Orang tak Islam tak boleh masuk dalam Mekah, tak boleh masuk di tanah haram. Maka Nabi arah lah. Nabi arah gitu, Nabi arah gini, arah mari, arah gapo? Arah suruh gapo? Allah suruh mari bersama. Dan juga mulai Nabi gerak dalam Nabi untuk hijrah pergi di Mekah. Maka sambil lalu di masjid Nabi saat itu, Nabi lalu di satu tempat iaitu kenal dengan nama Zulhulaifah. Nabi lalu pergi di Zulhulaifah. Nabi ngadap Mekah saat itu pada saat bulan Zulqa'dah. Tersisa 4 hari lagi. Nabi pergi tu tanggal yang ke-26 bulan Zulqa'dah. Belum pada nak masuk musim haji, belum pada nak masuk hajinya, di antaranya 4 hari lagi nak habis bulan Zulqa'dah, Nabi 4 hari lagi nak masuk bulan Zulhijjah. Maka Nabi tu pergi saat ni di bulan Zulqa'dah saat ni. Setelah tu Nabi menunaikan solat Zuhur dan sampai Nabi di Zulhulaifah. Zulhulaifah ni gapo dia kak? Zulhulaifah ni kalau kita nak sebut betul-betulnya, dia panggil miqat bagi penduduk Madinah. Orang haduk di Madinah kalau nak pergi buat umrah, dia niat di Zulhulaifah, iaitu kita kenal dengan Abyar Ali. Zulhulaifah ni
lebih kurang di antaranya 8 kilo. Zulhulaifah ni Zulhulaifah dengan Masjid Nabi ni jaraknya 8 kilo. Lebih kurangnya jarak 8 kilo Zulhulaifah. Nah, biasanya kalau kita pergi buat umrah, kalau kita pergi buat haji kok, maka kita pergi niat di Zulhulaifah ni lah. Biasanya tempat kita niat sama-sama, kita pergi niat di Zulhulaifah. Ya, kita panggil apa? Abyar Ali. Nah, kita panggil Abyar Ali. Bahasa apa kita panggil Abyar Ali. Ini miqat bagi penduduk-penduduk yang duduk di bandar Madinah. Miqat bagi orang-orang yang masuk Madinah. Lalu tu kita nak pergi buat haji, kita nak pergi buat umrah. Kalau kita masuk ziarah Nabi dulu, kita akan pergi di Zulhulaifah. Nah, kita akan pergi di Zulhulaifah, iaitu Abyar Ali. Hak kenanya Abyar Ali. Nanti saya nak masuk gambar sikit lah. Nah, kadang-kadang kita tak biasa pergi, tak biasa tengok mana Zulhulaifah ni. Jadi satu miqat ni comel lah. Lah ni Saudi pun yo comel di Zulhulaifah saat ni tu, yo tanah gapo, yo tanah pau tama banyak dalam kawasan-kawasan tu. Maka sini yo panggil miqat. Gapo miqat? Miqat ni di antara tanah halal juga tanah haram. Jadi Zulhulaifah ni dia panggil tanah halal dan tanah haram Madinah. Tu lebih kurang. Nanti saya buka bagi kakak tengok macam mana gambar Zulhulaifah. Nah, kalau orang biasa pergi dah, alhamdulillah. Nah, dia boleh tengok, dia boleh gini ada sana. Orang tak biasa pergi, kita tak biasalah. Lalu tu insya-Allah saya doa semoga adik kakak tu boleh tunai sekali seumur hidup pergi kenal sejarah-sejarah. Nabi sapa di Zulhulaifah sebelum daripada waktu asar. Nabi duduk di Madinah, Nabi tubik. Nah, Nabi sapa di Zulhulaifah sebelum pada waktu asar. Beliau menunaikan solat asar dengan qasar. Nabi semaya asar dengan qasar. Nah, Nabi semaya asar dengan qasar. Makna kata Nabi maya jamak takdim sini. Nabi semaya waktu zuhur sekali dengan asar. Sapa di Zulhulaifah. Kemudian mengenakan pakaian ihram. Maka Nabi pun isytihar semua kepada sahabat-sahabat pakai pakaian ihram. Macam mana pakaian ihram adik akak? Ihram ni kita pakai 2 helai kain tu lah. Macam mana kalau kita pergi buat haji, kita nak pergi wukuf daripada Arafah saat ni, kita pakai ihram. Ni ihram 2 helai kain bagi orang lelaki, bagi orang perempuan tu dia pakailah. Kerana dia tu panggil ihram juga. Nabi seru semua sahabat ni pakai ihram, tukar kain, hak duk pakai kain, hak duk pakai baju, pakai apa, Nabi suruh pecah belakang pakai kain ihram. Pakai 2 helai kain ihram. Nah, setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah kelahirannya, iaitu tanah suci Makkatul Mukarramah. 8 hari Nabi jalan dia akak. Allah, dahsyatnya dia akak pada pasir ni, tak tahu ke pada pasir ni panas dak panas. Nah, matahari atas pala ni dak. Pada pasir ni panas sungguh. Musim panas dia, Allah tak nak kita nak nyawa pun tak boleh panas dia pada pasir. Jadi Nabi duduk di Zulhulaifah, Nabi jalan, Nabi musafir pergi Mekah 8 hari. 8 hari 8 malam baru sampai di tanah tempat Nabi beranak, iaitu sampai di Mekah. Nah, beliau bertawaf di Kaabah. Lepas Nabi sampai Mekah sudah, maka Nabi mulai tawaf Baitullahil Haram, iaitu Nabi tawaf ke apa? Nah, Nabi tawaf, iaitu Nabi tawaf umrah. Kerana Nabi buat haji saat ni, Nabi tawaf umrah. Kerana haji tamattu' hak Nabi buat saat ni tu, Nabi buat tawaf umrah dulu. Tawaf rukun, iaitu rukun umrah. Nabi tawaf Kaabah siap belakang dah. Setelah daripada Nabi tawaf siap saat ni, maka Nabi pergi sa'i. Nah, Nabi sa'i saat ni di antara Safa dan juga Marwah. Nabi mula di Safa dulu. Kerana ayat tu turun lagi, inna Safa wal Marwata. Maka Nabi mula di Safa dulu untuk tawaf Nabi, sa'i Nabi. Maka Nabi sa'i, Nabi tawaf 7 keliling, Nabi sa'i 7 kali. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah, tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju di Mina. Pada tanggal 8 saat ni kan, daripada Mekah saat ni Nabi pergi di Mina. Nabi pergi bermalam. Mabit di Mina, duduk di Mina tanggal 8. Sebab tu hari ni bakal haji hak nak pergi buat haji saat ni baru tanggal 8 bulan Zulhijjah tu, biasanya syarikat akuk bakal haji tu pergi di Mina pada tanggal yang ke-8. Tanggal ke-8 dia panggil apa 8? Tanggal ke-8 saat ni dia panggil hari Tarwiyah.
Tarwiyah saat ni tu hari yang orang tu sudah sipeh air dalam gedung, air dalam kerbah, sipeh pakai untuk dia nak saling di pada di Mina saat ni, lepas pada dia wukuf di pada Arafah, lepas pada dia mabit di Muzdalifah, lepas dia melontar jumrah Aqabah, lepas pada tahlu awal dia nak saling pakai ihram dia. Maka tanggal 8 saat ni Nabi tubik giduk di Mina. Nabi SAW pun berangkat menuju Mina. Nabi sampai Mina, beliau solat zuhur, asar, maghrib dan juga isya di sana. Sampai di Mina, Nabi pergi semaya zuhur di Mina, Nabi maya asar di Mina, Nabi maya ngorek di Mina, Nabi maya isya pun di Mina juga. Hari yang ke-8 bulan Zulhijjah, dia panggil hari tarwiyah. Nah, kemudian Nabi bermalam di Mina dan Nabi menunaikan solat subuh juga di tempat itu juga. Maka Nabi maya subuh di Mina juga. Nah, Nabi maya zuhur, asar, ngorek, isya, subuh Nabi maya di Mina belakang. Ini gambaran yang kita nak boleh tengok kata ibadat haji yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tujuannya hak Nabi kata khuzu anni manasikakum. Nah, muambillah segala ibadat haji daripada aku. Maka kita tak ada dengan Nabi nak ambil mana ustaz? Dia tak ada dengan Nabi, kita ambil daripada ulama lah. Tok guru duk ngajar kita hari ni, itu cara dia. Tak. Nabi malam, Nabi mabit di Mina hari yang ke-8 bulan Zulhijjah. Nah, maka lepas pada Nabi semaya 5 waktu sini, kemudian Nabi bermalam di Mina sudah, dan Nabi menunaikan solat subuh juga, Nabi maya subuh di Mina juga. Setelah matahari terbit, lepas pada habis hari yang ke-8, masuk hari yang ke-9. Masuk hari yang ke-9 ni dia panggil hari gapo? Hari 9 dah ke? Hari 9 ni dia panggil hari yang ke-9, dia panggil Yaumul Arafah. Hari yang ke-9, hari Arafah. Baru masuk terbit matahari pagi ke-9, hari yang ke-9 saat ni. Nah, beliau Nabi SAW, Nabi pun berangkat menuju ke Arafah. Nabi pergi di Arafah. Nah, sebab tu besarnya Arafah saat ni tu Al-Hajjul Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji saat ni adalah wukuf daripada Arafah. Nak pergi buat haji, tak ada pergi wukuf daripada Arafah, tak sah haji dia. Kerana wukuf daripada Arafah saat ni adalah rukun daripada satunya rukun haji. Wukuf daripada Arafah ni rukun haji. Tak pergi wukuf, maka tak boleh haji lah. Sebab itulah, lepas pada matahari terbit, maka Nabi terus pergi daripada Arafah. Nah, pergi wukuf di pada Arafah. Tempat Nabi wukuf mana? Tempat Nabi wukuf di kaki bukit Jabal Rahmah. Nah, di kaki Bukit Rahmah. Bukit Rahmah ni setengah ulama ada mengatakan dalam kitab sejarah tu, tempat Nabi ada jumpa dengan Siti Hawa setelah daripada mereka tu turun daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada syurga Allah, maka mereka jumpa di Jabal Rahmah ni lah. Lalulah kenal dengan Arafah. Nah, Jabal Rahmah dan kawasan Arafah. Nabi pergi di Arafah setelah matahari mulai gelicir matahari condong ke sebelah barat, bahawa matahari gelicir lepas pada waktu tengah hari, maka beliau SAW mulai memberikan khutbah. Ni yang panggil khutbah Nabi lah. Nabi khutbah bahawa masuk waktu zuhur maka Nabi khutbah kepada sahabat-sahabat. Dan tempat di mana beliau berkhutbah, dengan dibangunkan sebuah masjid, iaitu yang pertama, sebuah masjid pada pertengahan abad yang kedua. Maka tempat Nabi khutbah itulah tengah abad yang kedua pada tahun 200 Hijrah. Kerajaan Abbasiyah diberi nama tempat Nabi baca khutbah saat ni. Maka situ tu pada abad yang kedua, tahun yang ke-200 Hijrah, maka kerajaan Abbasiyah diri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Namirah. Ni kita pergi sana nampak, kita pergi Mina, kita nampak Masjid Namirah ni masjid tempat kerajaan Abbasiyah yang diri masjid ni setelah daripada tahun yang ke-200 Hijrah. Lepas pada Nabi wafat 200 tahun, maka diri Masjid Namirah. Kerajaan Abbasiyah diri Masjid Namirah. Di akhir khutbah Nabi saat ni, masa Nabi khutbah di kawasan Masjid Namirah saat ni, tempat kerajaan Abbasiyah buat saat ni, Nabi kata apa dalam khutbah Nabi? Maka dalam khutbah Nabi bersabda, Nabi kata macam mana? Nabi SAW bersabda dalam khutbah Nabi. Nabi kata gapo tik?
wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Nabi kata, kalian akan ditanya tentang aku, wahai sahabat-sahabat aku semua. Sahabat aku semua, fakmu dia akan ditanya tentang aku. Esok ni fakmu sahabat, Tuhan akan tanya fakmu tentang aku ni. Aku mari ni atas dunia ni aku royak gapo hati kepada fakmu. Nabi kata, antum tus'aluna anni fama antum qailun. Fakmu ni Tuhan tanya belaka kat tentang aku ni. Nabi ni Tuhan tanya juga. Tanya sahabat tentang Nabi ni macam mana. Maka Nabi royak gitu gak, wahai sahabatku semua, fakmu semua ni akan ditanya tentang aku, apakah yang akan kalian katakan? Kamu nak kata macam mana, wahai sahabat-sahabat? Qalu, maka sahabat pun jawab kepada Nabi. Sahabat jawab macam mana? Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami bersaksi bahawa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah. Wahai Rasulullah, kami saksi, nasyhad, ya Rasulullah, aku bersaksi di hadapan Allah, kerana engkau sudah sampai belaka risalah kepada aku, wahai Rasulullah. Faqala, maka sahabat pun royak Nabi, aku akan menyaksi, wahai Rasulullah, semua benda yang Tuhan suruh Rasulullah royak. Rasulullah sudah sampai belaka risalah. Rasulullah telah tunai belaka amanah-amanah, wahai Rasulullah, dan telah menasihati, wahai Rasulullah. Semua hak Tuhan suruh Rasulullah sampai, Rasulullah royak sampai belaka kepada kami, wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW kata, qala Rasulullah bi isba'ihi sababati yarfa'uha ila samai wa yankutuha ila nasi. Maka Nabi pun akik jari telunjuk Nabi, dia tunjuk di atas langit. Nabi kata gapo? Maka ia berkata, Nabi SAW berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Lalu ia kata, balikkan. Nabi kata gapo? Balikkan ke manusia. Balikkan ke manusia. Nabi kata gapo? Allahumma syahada salasata marrat. Nabi pun paling kepada sahabat Nabi, akik tangan. Nabi kata gapo? Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Hari ni aku tanya semua dah sahabat aku sudah sampai belaka dah risalah-risalah, perintah-perintah yang Allah suruh aku royak. Ning tanda satunya daripada Nabi tu tunjuk kata Nabi saat ni siapa dah akhir umur dah Nabi. Lepas pada ning lah, lepas pada dah haji Nabi ni lah 82 hari Nabi wafat. Tahun yang ke-10 Hijrah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Lepas tu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awwal Nabi meninggal dunia. Setelah daripada Nabi kata khutbah saat ni, maka Allah Ta'ala buat turun satu ayat kepada baginda Nabi SAW. Ayat gapo yang Nabi kata? Ayat gapo yang Tuhan royak Nabi? Ayat yang Tuhan buat turun, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah Maidah ayat yang ketiga. Tuhan buat turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ni turun mari pada hari ni. Nabi khutbah kepada sahabat-sahabat semua, pada hari ni telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Nabi oyak kepada sahabat, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-nikmatku, dan telah ku redai Islam itu jadi agama bagimu. Dalam surah Maidah ayat yang ketiga ni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu dah ayat tersebut, lepas pada Nabi baca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sayyidina Umar terkejut juga. Kerana Umar ni sahabat yang paling bijak. Sayyidina Umar saat ni umat sahabat yang cukup lekat. Sayyidina Umar saat ni dah sahabat Nabi dan juga khalifah yang kedua lepas pada Abu Bakar. Sayyidina Umar ni menangis tak tahulah, teriak. Sayyidina Umar mengalir mata guru basah janggut Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Masa mana? Masa Nabi khutbah saat ni. Masa turun ayat Quran akhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
Hari ni sudah sempurna dah, cukup sempurna. Umar menangis. Lalulah ditanyakan kepadanya. Orang pakat tanya Sayyidina Umar, kenapa Umar menangis ayat ni turun? Sahabat lain mujur. Oh, Allahu Akbar. Sahabat lain, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sudah sempurna dah. Agama Islam sudah sempurna dah. Kita sudah sapa belaka dah dakwah-dakwah Islam hari ni. Tapi Umar teriak. Bukan teriak mujur. Sahabat ni mujur. Agama Islam sempurna dah. Orang tanyalah, wahai Umar, apa yang membuatkan kamu menangis? Umar pun teriak, apa Umar? Sedekat agama sudah sempurna dah. Umar jawab sepatah. Ya, Umar kata, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Tak ada benda yang sempurna, malaikat ada kekurangan. Kecuali ada kekurangan. Sahabat cengung, gak Umar kata macam tu. Nah, dia sepenuh dah. Meme kata nak dia cukup dah. Kalau kita wi kanan cukup dah 100. Makna kata hak juri kanan tak ada dah lah. Umar kata dia sudah cukup sempurna gak. Makna kata tak ada buka lain lepas pada sempurna, malaikat ada kekurangan. Maka sahabat apa cengung lah. Dari ayat tersebut Umar melaksanakan, Umar merasakan bahawa ajal Nabi SAW sudah dekat, telah dekat. Umar apa kata? Ni tanda kata Nabi ni akhir tahun dah. Umar kata Nabi nak tinggal kita dah. Kalau kita dengar ayat macam ni di mulut Nabi, memanglah kata ni tanda kata Nabi ni akhir tahun dah. Nabi nak tinggal dah kita. Nabi siapa umur dah lah. Umar bijak dia. Sahabat lain tak telitah. Sahabat lain tak telitah. So kata Nabi sudah siapa umur dah. Nabi sudah dekat dah ajal Nabi. Apabila syarat telah sempurna, maka amat wahyu pun akan terputus. Dia sudah cukup, wahyu sudah cukup belakang dah, putus adalah wahyu. Dia putus wahyu, tanda kata mati dalam Nabi kitanya. Nabi nak wafat dah lah. Dia wahyu tak turun, dia wahyu putus. Jika wahyu putus, tak ada dah Nabi. Jika wahyu terputus, maka tiba saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehebatan Allah Ta'alanya. Maka siapa adalah ajar Nabi kepada Tuhan? Sayyidina Umar kata. Dan itulah kekurangan yang dimaksudkan oleh Umar. Inilah Umar kata, apabila sempurna ada kekurangan. Sahabat pun duk nengung lama, gapo kurang Umar? Kedekit agama sempurna dah. Dak Umar kata, dia sudah cukup dah agama, kurang dah lah. Kurang macam mana? Nabi nak tinggal dah kita. Sebab tu nak Umar menangis. Maka yakni kehilangan Nabi SAW. Nabi akan tinggal kita. Dari sini juga kita mengetahui iaitu keagungan kota Mekah. Lepas pada Ning lah. Di sanalah syarat-syarat yang suci ini dimulai, dan di sanalah pula syariat disempurnakan. Mula-mula turun agama Islam turun di Mekah. Nabi terima wahyu yang pertama 5 ayat dalam surah Iqra di Jabal Rahmah. Bukan di Jabal Nur. Nabi terima wahyu pertama di Jabal Nur, Gua Hira. Maka di Mekah ni turun agama, maka akhirnya agama sempurna di Mekah lah juga. Maka dimulai di sana pula syariat disempurnakan. Dalam kesempatan lainnya di Mina, Nabi SAW kembali berkhutbah. Sudah Nabi khutbah sekali di Namirah saat ni, di Mina, di Masjid Namirah. Maka ada kesempatan Nabi berkhutbah pula di Arafah. Nabi khutbah pula. Bagi di Arafah saat ni Nabi khutbah pula. Sudah di Mina Nabi bila sudah tu Nabi khutbah di masa yang lain pula. Sesungguhnya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah diciptakan langit dan juga bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka Nabi khutbah dalam khutbah Nabi lah. Dalam 1 tahun saat ni, setahun ni Allah Ta'ala pusing cukup setakup. Dan dalam setahun saat ni ada 12 bulan. Dan di antara ada 4 bulan yang haram. Nabi pun royak kepada sahabat dalam khutbah Nabi. Sesungguhnya tahun ni ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Bulan haram. Ada 4 bulan haram. Bulan yang suci lah. Bukan bulan haram ke apa. Bulan yang suci. 3 bulan berturut-turut Nabi kata, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan turut-turut, dan sebulan lagi bulan Rajab. Bulan Rajab ni duduk di antara bulan Jumadil Akhir dan belum pada bulan Sya'ban. Ni Nabi royak. Lalu beliau kembali bersabda,
bukankah ini bulan Zulhijjah? Nabi tanya sahabat. Wahai sahabatku serumah, dalam setahun ada 4 bulan haram. Pahala ni bulan ni bukan ke bulan Zulhijjah wahai sahabat? Nabi tanya sahabat. Bulan ni bukan bulan Zulhijjah ke? Maka kami sahabat ramai-ramai jawab. Sahabat jawab ramai-ramai, Allah dan Rasul yang mengetahui. Sahabat jawab. Nah, adakah bulan ni bulan haram? Nabi kata bulan Zulhijjah. Maka sahabat ramai-ramai jawab apa? Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka beliau pun duduk dia. Nabi duduk dia sebentar. Nah, sampai-sampai kami mengira beliau tu akan mengganti nama bulan ini. Sahabat Nabi kata, sahabat kata, wahai Rasulullah, tak ada pia tahu, Allah wa Rasuluh a'lam. Tak ada pia tahu wahai Rasulullah. Allah dan Rasul lah yang tahu kata bulan ni bulan gapo. Hak Rasulullah tanya bulan Zulhijjah tak ni tu. Maka Nabi duduk dia, sahabat pakat duduk pahal kata, boleh jadi tu hendak tukar nama lain, nama bulan nama lain ni. Boleh jadi gitu. Nabi duduk dia serta, Nabi kami mengira. Sahabat pakai duduk kira, duduk mikir kata, oh Nabi nak tukar bulan lain pula ni. Lalu beliau kembali bersabda. Nabi pun kata kepada sahabat, bukankah ini bulan Zulhijjah? Para sahabat menjawab, betul Rasulullah, ni bulan Zulhijjah. Rasulullah, bulan Zulhijjah bulan ini. Beliau melanjutkan, negeri ini negeri gapo? Nabi buat tanya. Bulan ni bulan Zulhijjah ke? Sahabat kata, ya Rasulullah. Negeri ni negeri apa? Wahai sahabat, ni negeri apa ni? Kami menjawab, sahabat ramai-ramai jawab, ya Rasulullah, Allah dan Rasul lah yang tahunya negeri apa. Nabi duduk dia sebentar. Maka pun Nabi kata, ini tak ke bumi negara-negara Al-Haram? Bukankah ini negara haram ni? Bumi haram ni? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini tanah haram. Nah, beliau lanjutkan lagi. Nabi tanya soalan lain lagi. Hari ni hari apa? Ni hari 9 bulan Zulhijjah. Hari ni hari apa ni? Maka sahabat ramai-ramai jawab, ya Rasulullah, Allah dan Rasul lah tahu hari ni hari apa. Sampai-sampai Nabi kata, bukankah? Nah, ni hari yang ke-9 masuk malam ke-10. Masuk hari ke-10. Hari yang ke-10 iaitu hari raya. Nabi tanya di pagi raya ni, pagi 10 bulan Zulhijjah. Ini hari apa ni? Sahabat kata, Allah dan Rasul lah tahu hari apa. Maka Nabi kata, tak ke hari ni hari nahar, hari menyembelih kurban, tak ke hari ni. Nah, maka sahabat ramai-ramai jawab, ya Rasulullah, ini hari kurban, hari ni hari nahar, hari ni hari nahar, hari ni hari raya Aidil Adha. Lalu itulah Nabi sembelih kurbannya, unta dan kambing kibah hak Nabi bawa pergi di Mekah daripada Madinah hari tu. Nah, unta kambing hak Nabi bawa pergi tu banyak ratus ekor, tapi Nabi semulih sendiri 63 ekor. Hari raya tu, bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, hari raya tu. Nabi semulih 63 ekor unta dengan kambing dengan kibah. Hak lebih lagi Nabi suruh Sayyidina Ali semulih. Sahabat tengok, oh Nabi mulih 63 ekor nate kurban Nabi semulih. Maka sahabat Umar buah apa kata, Allah, ni akhir dah kita ni. Nabi umur akhir dah. Kerana umur Nabi 63 dah. Nabi mulih 63 ekor. Akhir dah umur Nabi. Tanda-tanda sahabat ambil ingat tu. Tanda-tanda kata Nabi ni sudah nak sampai ajar dah Nabi. Nah, lepas pada tu lah sahabat kata, ya hari ni hari raya, hari nahar, hari menyembelih kurban wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa lagi? Rasulullah kata apa? Fa inna dima'akum, sesungguhnya darah dan harta kalian haram. Nah, seperti sucinya hari kalian ini. Sesungguhnya darah, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Nabi kata, sesungguhnya darah fuakmu semua tu haram, seperti mana sucinya hari kalian ini dan negeri-negeri kalian ini dan bulan-bulan kalian ini, sampai hari di mana kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ka hurmatin yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ila yauma talqawna rabbakum ala hal ballaghta. Nabi kata, tu suasana Nabi royak pada sahabat. Benda-benda gini haram. Sebab itulah kita nak buat sedap-sedap tak boleh lah. Hak orang tu kita nak jaga hak orang. Nah, pada Nabi kata malam tu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah,
anda telah menyampaikan Rasulullah, saya yakin Rasulullah siapa belakang dah benar-benar Rasulullah dok besar, amo yakin amo jadi saksi belakang wahai Rasulullah. Maka para sahabat menjawab gitu sudah. Nah, falyuballighi syahidul ghaiba farubba muballighin aw amin sami'in fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka hendaklah orang hadir, Nabi pesan, hendaklah orang yang bersama dengan aku hari ni, orang yang mari duduk dengan khutbah aku hari ni, siapa kalah kepada yang tidak hadir. Mu dengar dah aku kata gapo hari ni, mu siapa kepada orang yang tak hari sama hari ni. Kerana terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Nah, kadang-kadang orang yang dengar hari ni tu kadang-kadang dia tak faham, malaikat mu kena pergi royak dia kali lagi dia baru faham. Nabi kata, makna kata boleh jadilah sahabat duk jauh ke hendak dengar Nabi duk khutbah macam tu macam ni ke. Nah, janganlah kalian kembali kufur. Nah, sepeninggalan aku, Nabi pesan pula, lepas pada aku tak ada ni, sahabat menangis lah, sahabat besar-besar ni. Macam mana sahabat terkenal 10 orang, 30 orang sahabat terkenal dengan Nabi, sahabat rapat dengan Nabi menangis. Nabi kata apa? Siapa lah mu jagalah, lepas pada aku tak ada ni. Nabi tebah ni, dalam tebah Nabi ni. Masa apabila aku tak ada ni, mu jaga molek lah, mu jangan klik kufur semula lah. Hari ni mu Islam dah, mu jangan klik kufur semula lah, mu jangan jadi kafir, mu jangan jadi murtad semula lah. Lepas pada aku tak ada ni. Sebahagian kalian saling membunuh sebahagian lain, mu jangan bunuh sama-sama sendiri ni, hukum dia arah. Nah, setelah khutbah ini beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya. Hari yang ke-10 ni kan? Hari ke-10 lepas pada pergi melontar Jumrah Aqabah gak orang buat haji, maka dia cukur rambut, ya tahlul awal dia panggil. Nah, maka Nabi mencukur rambutnya, kemudian Nabi menunggangi kenderaan. Nabi naik kenderaan pula. Lepas pada Nabi tahlul awal, Nabi naik kenderaan menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ini masa Nabi duduk di Mina hari tu. Lepas pada Nabi gerbel sudah dah, Nabi berguting, Nabi bertahlul sudah dah, Nabi naik kenderaan, naik unta, Nabi naik kuda, terus Nabi hadap ke Baitullahil Haram. Nabi pergi Mekah, Nabi untuk nak tawaf ifadah, iaitu tawaf haji. Nah, tawaf ifadah. Sudah Nabi tawaf ifadah, Nabi solat Zuhur, Nabi semaya Zuhur di Mekah. Dan di sana beliau meminumkan air Zamzam. Setelah Nabi tawaf gapo, Nabi maya sunat. Nabi maya sunat apa? Sunat tawaf 2 rakaat lah ke makam Ibrahim. Lepas pada tu Nabi minum air Zamzam. Ni sunat ni, ibadah kita buat haji, buat umrah ni. Lepas pada kita tawaf, kita maya sunat 2 rakaat. Lepas maya sunat tawaf 2 rakaat, kita minum air Zamzam ni. Hak Nabi kata khuzu anni manasikakum. Ambillah segala ibadah, tetap ibadah haji saat ni daripada aku. Ni contoh hak Nabi tunjuk pada kita. Lepas pada Nabi semaya Zuhur, Nabi lepas pada Nabi tawaf, Nabi maya sunat tawaf. Sudah maya sunat tawaf, maka Nabi minum air Zamzam. Lepas pada Nabi sudah ibadat di Mekah saat ni, sudah Nabi tawaf, Nabi haji saat ni tu, Nabi kembali lagi di Mina bermalam di sana. Nabi kelik di Mina pula pada tanggal 11 bulan Zulhijjah, saat matahari mula melencir. Lepas pada Nabi sudah tawaf ifadah di Mekah hari ke-10 saat ni, Nabi giduk di Mina pula masuk hari ke-11. Bahari 11 lepas pada gelicir matahari masuk waktu Zuhur, maka Nabi mula lagi melontar Jumrah, 3 Jumrah. Bila menuju ke Jumrah, Nabi pergi di Jumrah. Mana Jumrah dia akak? Jumrah kalau kita tengok Jumrah zaman dulu kan. Jumrah zaman dulu yang macam ni gambar dia. Jumrah ni tempat melontar tu lah. Tempat kita duduk melontar tu kan. Ni zaman dulu biasa ni lebih kurang. Ya tak ada seorang hak baru lah ni baru beda. Hak baru lah ni gak besar 3-4 lapis dia buat. Jalan naik suku, jalan turun suku. Hak baru lah ni. Tapi hak dulu ni macam ni lah. Maka Nabi pergi melontar Jumrah Aqabah. Hari ke-11 Nabi pergi melontar 3 Jumrah, iaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan juga Jumratul Aqabah. Hari yang ke-11 beliau menuju ke Jumrah untuk melontar, melempar Jumrah, 3 Jumrah. Dan di sana beliau kembali berkhutbah. Lepas pada tu Nabi khutbah. Maka dalam khutbah Nabi lepas Nabi melontar saat ni, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Nadran, dari Abi Nadrah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata dalam sebuah
hadis yang Nabi kata, ya ayyuhan nas. Nabi besar. Lepas Nabi melotah ini, Nabi kata, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Ingatlah bahawa Tuhan kalian itu asa saja. Nah, wa inna abakum wahid. Dan bapak kalian juga asa saja, satu saja. Nah, batu ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala a'rabiyyin wala la ahmar ala aswada wala aswada ala ahmari illa bittaqwa. Nabi besar, sesungguhnya Tuhan itu sah saja. Bapak kamu adalah sah apa saja bapak kamu pun. Nah, yang ada Nabi kata lagi, sesungguhnya, nah, tak kira lah kamu tu orang Arab ke, kamu orang Aceh ke, atau mu orang Aceh ke, di atas orang Arab ke, mu kulit hitam ke, mu kulit putih ke, mu kulit merah ke, wala aswad. Nah, wala ahmar wa ala aswad wala aswada ala ahmar, mu kulit orang kulit merah atau kulit hitam, orang kulit hitam atau kulit merah, illa bittaqwa. Tepat hak tekahnya duk di hati. Nabi kata, tak kira lah mu ni orang kulit merah ke, orang kulit hitam, tak kira lah mu saat ni orang Aceh ke, mu orang Arab. Orang Aceh ni orang luar daripada bahasa Arab lah. Semua saat ni tak lewat banding dengan semua. Hak buat boleh panggil illa bittaqwa. Malaikat takwa sajalah. Kecuali dasar takwa saja hak boleh kamu nak banding di antara mu tu lebih mulia tak lebih mulia. Ini Nabi pesan dalam khutbah lepas Nabi melata jumrah. 3 jumrah hari ke-11 bulan Zulhijjah. Panggil hari tasyrik. Nah, ini Nabi pesan dalam khutbah dia. Kemudian beliau bertanya. Nah, bukankah itu telah menyampaikan, wahai sahabat aku semua, benar-benarlah ni tak kekoyak kamu semua dah hari ni? Nabi tanya. Para sahabat pun jawab kepada Nabi. Para sahabat jawab macam mana? Ya Rasulullah, Rasulullah telah menyampaikan. Rasulullah siapa belakang dah? Kami dengar belakang dah Rasulullah. Rasulullah siapa semua Rasulullah royak. Kami dengar belakang Rasulullah royak hari ni, wahai Rasulullah. Nah, maka setelah beliau setelah itu beliau mengingatkan kembali tentang haramnya mengganggu harta. Nabi pun pesan kali lagi, mu jangan duk ganggu harta orang, mu jangan duk bercuri harta orang. Nah, jangan mu duk menumpah darah. Nabi pesan lagi, jangan duk membunuh pergi mari, jangan duk menumpah darah. Dan jangan mencederai kehormatan orang, mu jangan duk cedera orang, jangan duk gitu, jangan duk ni. Lalu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi pesan kali lagi, piye hak mari hari ni tolong sapa belakalah. Piye hak mari hari ni tolong royak belakalah kepada orang yang hendak mari hari ni. Nabi pesan. Nah, hak tak mari royak, hak mari royak kepada orang yang tak mari hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Mina di hari tasyrik yang ketiga. Maka Nabi duduk di Mina hari 11 Nabi pergi melata. Hari 12 lepas gelincir matahari Nabi pergi melata 3 jumrah. Nah, 21 butir batu. Hari yang ke-13 Nabi pun pergi melata pula. Hari yang ke-13 iaitu hari yang ke-13 bulan Zulhijjah, iaitu hari tasyrik 3 hari saat ni. Setelah itu menuju ke Mekah. Lepas pada Nabi melata hari cukup yang ketiga, Nabi ni nafasan ni lah, sudah melata cukup, Nabi pergi Mekah untuk melaksanakan tawaf wida. Lepas pada melata gapo siap cukup 3 hari di hari tasyrik saat ni, Nabi pergi Mekah, Nabi tawaf wida. Nah, tawaf wida ni tambah selamat tinggal. Lepas pada Nabi tawaf wida siap belaka dah, kemudian beliau langsung berangkat menuju ke Madinah. Pada masa ni lah sahabat royak, ya Rasulullah, kita buka dah Mekah hari ni Rasulullah. Kita duduk Mekah selalu lah Rasulullah. Maka Nabi royak lah, sini Nabi royak, wahai sahabat, sesungguhnya Mekah ni tanah yang besar, ganjaran yang paling mahal. Di Mekah saat ni satu waktu 100,000 kali ganda semaya dia. Tapi aku ni tak boleh duduk sini sebab aku kena hambak gitu. Oh, Nabi duduk lekat hati lagi. Aku ni kena hambak, aku kena halal. Aku kena hambak. Dia mau nak bunuh aku sini hari tu. Nabi royak. Sungguh pun tanah ni tanah haram. Tapi kalau hari tu orang dah hambak aku akan tetap sini, Nabi kata. Tapi tak ada arah hari tu orang hambak aku kena pisah. Aku kena hijrah hidup di Madinah. Lalu tu hari ni aku akan kelik juga di Madinah. Di Madinah juga tanah haram, Nabi kata. Dan berakhirlah haji, berakhirlah ibadat-ibadat haji
yang beliau lakukan. Hak tu Nabi kata khudhu anni manasikakum. Membuatlah manasik-manasik haji daripada aku, Nabi kata. Ni rupa. Maka lepas pada Nabi sudah ibadat, Nabi sudah buat haji, siap belaka dah, maka Nabi berangkat kelik di Madinah. Maka sinilah timbul benda-benda yang berlakunya di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macamlah Nabi pergi di kubur Baqi', Nabi wisalah kepada ahli Baqi', assalamualaikum ya ahlad diyar. Nabi pergi dengan Abu Lubabah di kubur Baqi', Nabi wisalah, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ni haji widak Nabi ni. Nabi kelik sudah, Nabi tawaf widak di Mekah, haji Nabi sudah lakukan, Nabi kelik di Madinah, Nabi masuk ziarah kubur Baqi'. Nabi wisalah, assalamualaikum ya ahli Baqi'. Nanti sebentar tak lama lagi kita jumpa lah. Nabi kata. Nabi kita jumpa lah. Abu Lubabah dengar menengung Abu Lubabah. Rasulullah kecek lah ni. Tanda akhir tahun Nabi lah. Nabi tu tak ada berapa hari dah nak wafat. Lepas pada Nabi kelik buat haji, 82 hari Nabi hidup di Madinah. Lepas tu lah Nabi wafat. Nabi pergi kubur Baqi'. Nabi Allahumma rafiqil a'la. Nabi kata Allahumma rafiqil a'la. Aku nak jumpa dengan Allah, aku nak jumpa dengan Tuhan. Nabi royak kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, aku ni Allah Ta'ala bagi aku pilih dua pilihan. Yang pertama, aku nak kekal atas dunia, aku nak milik apa boleh milik atas dunia. Yang kedua, aku wafat, aku jumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi sudah pilih dah, aku nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Allahumma rafiqil a'la. Nabi kata Allahumma rafiqil a'la. Aku pilih, aku nak jumpa dengan Allah. Maka Abu Lubabah kata gapo, ya Rasulullah, jangan tinggal kami wahai Rasulullah. Jangan tinggal kami wahai Rasulullah. Kami mau nak bersama dengan engkau wahai Rasulullah. Sahabat Nabi. Tak sewi Nabi tinggal. Oh, kasih Nabi ke sahabat Allah. Cukup lekatlah. Nah, sejarah ni dah. Lepas pada Nabi ziarah kubur Baqi', Nabi pergi di syuhada Uhud pula. Nabi pergi di bukit Uhud pula dah lepas pada tu. Nabi pergi di bukit Uhud. Nabi wisalah kepada syuhada Uhud. Nabi royak pula syahadat Uhud, tak lama kita jumpa. Tak lama lagi kita jumpa. Lepas pada tu lah Nabi jatuh sakit. Lepas pada Nabi pergi ziarah apa, Nabi jatuh sakit. Maka dalam hak Nabi jatuh sakit ni lah banyak benda-benda yang berlaku. Sahabat duk tunggu maya Jumaah, Nabi tak tubik semaya. Nabi tak tubik semaya, tunggu Nabi tak tubik semaya. Lalu lah Nabi tu panggil arwah kepada Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam semaya. Ni tanda katanya orang mula-mula nak ganti Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khulafah ar-Rashidin. Khalifah lepas pada Nabi wafat, maka Abu Bakar lah orang yang ganti Nabi. Jadi khalifah Islam, jadi pemimpin. Timbulnya Saqifah Bani Sa'idah. Lepas pada tu lah Nabi jatuh. Kau sakit dengan siapa? Tanggal yang ke-9 bulan Rabiul Awal pada hari Khamis. Hari Khamis, tanggal 9, lebih kurang lah hari Khamis. Hari Khamis, hari Jumaat tu Nabi jatuh sakit teruk. Siapa Nabi sakit teruk saat ni tu? Nabi panah. Tubuh Nabi ni panah. Hingga siapa Nabi tubuh panas saat ni tu jadi orang kita lah kalau nak mati, kalau demam teruk kat Nabi ni, Allah Masya Allah, Tuhan uji berat tak Nabi. Dan Nabi demam, Nabi tak demam seperti kita orang awal. Kita umat ni demam panas 37, 38 onsa ni cakap dah kita panas kan. Tapi Nabi ni panas dua ganda, panas pada kita Nabi SAW. Maka Nabi saat ni Nabi panas tu tak. Nabi panggil Ali, wahai Ali, ambil air lah 7 kirbah. Curah atasku supaya aku sejuk tubuh ni. Aku nak pergi semaya Jumaah sekali dengan sahabat di masjid Nabi. Nabi arwah pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun ambil air mari. 7 kirbah. Kirbah ni kulit kambing hak jahit buat. Kulit kambing hak jahit buat ke apa? Kulit kambing jahit buat bekas buat air tu. Sayyidina Ali ambil kirbah mari, curah air atas Nabi. Nak bagi Nabi sejuk. Curah resak Nabi, sejuk Nabi tubuh. Nabi pergi semaya berjemaah di masjid Nabi. Dari Raudah lah ni lah macam mudah-mudah masjid Nabi tu. Nabi semaya sudah. Nabi mulai kelik uzur. Nabi pun sahabat pun mujur lah. Moga banyak hari Nabi tak tubik sejid. Nabi uzur, sahabat pun pakat dah menengung. Bahawa Nabi tubik Allah. Nabi mudah, Nabi siang dah. Bahawa tanggal 10 bulan Rabiul Awal, hari Sabtu. 10, 11, 12 hari Sabtu. 10 Rabiul Awal, hari Sabtu. Pun Nabi jatuh sakit kali lagi. Hari itulah Nabi tanya isteri Nabi. Aina ala ghadan? Nabi tanya, aina ala ghadan? Gila-gila piyo. Nabi ni ada isteri ramai ke? Bini Nabi ramai. Tapi Nabi tu pilih dia. Dia nak hidup dengan piyo pun. Tapi Nabi je tanya bini dia ramai-ramai tu. Aina ala ghadan? Tanya,
Tanya bini isteri Nabi ada sebelah orang isteri Nabi semua 13 kali dengan hamba. Nabi tanya aina ala ghadan, aku giliran piyo hari ni giliran piyo aku hari ni. Nabi tanya. Jadi isteri Nabi semua tahu asrat Nabi nak gapo. Nabi tanya balas tu Nabi nak minta lah, Nabi nak minta aku nak pergi duduk dengan Siti Aisyah aku nak pergi duduk dengan Siti Aisyah. Maka isteri Nabi semua tak ada gapo lah. Tak ada masalah Rasulullah. Hamba semua tu izin Rasulullah duduk dengan Siti Aisyah lah. Akhir umur Nabi saat ni duduk dengan Siti Aisyah, duduk rosak, duduk gapo Nabi panah, duduk dengan siapa ada Nazratul Wida. Lihat Nabi tengok kali yang akhir. Lepas tu Nabi hari Sabtu saat ni 10 bulan Zulhijjah, 10 bulan Rabiul Awal, Nabi jatuh sakit teruk dah. Jatuh sakit sekut. Maka hak teruk ni lah Nabi arwah kepada sahabat saat ni, royak kepada Sayyidina Abu Bakar jadi untuk emes mayat. Maka Nabi duk tengok di pintu natal Muhammad Nabi tu tak. Muhammad Nabi dia duk gapak Muhammad Nabi kalau kita buat gambar zaman dulu macam ni lah rumah Nabi. Muhammad Nabi. Lepas tu Nabi duk tengok di jendela Muhammad Nabi tu, Nabi tengok nampak sahabat duk mayat ikut Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun senyum manis. Lepas tu Abdullah bin Abbas nampak Nabi senyum manis tu. Abdullah Abbas tu rasa nak pergi jumpa dengan Nabi. Orang duduk semaya dah, Abdullah bin Abbas tengok Nabi senyum, jatuh hati Abdullah bin Abbas tengok Nabi. Abdullah bin Abbas pergi nak jumpa Nabi. Nabi kata, kau pergi maya. Abdullah bin Abbas pergi takbir semaya. Lepas pada tu lah hari Ahad pula. Hari Ahad tanggal ke-11 bulan Rabiul Awal. Bunyi moga belum pada ni tu Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi tu kagum molek. Abu Bakar pun minta izin lah nak pergi kebun sekarang, tinggal kebun lama juga ni, tak ada masuk kebun ni. Buat taman pasal mana nak pergi tengok kebun lah Abu Bakar pun. Maka Abu Bakar pergi tu tengok kebun ni lah. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Nabi wafat. Allah Nabi wafat ni sebar berita dalam Madinah kata Nabi wafat. Sayyidina Umar cabut perdai ni siang tubik tak sini. Dia kata Nabi mati, aku catat tekak dia. Allah. Sayyidina Umar nak timur tak boleh. Saya Nabi, sahabat. Saya Nabi. Pia dalam bandar Madinah kata Nabi wafat, pia kata Nabi mati, aku catat tekak dia. Allah, Umar ni tak khabar apa duk. Supaya tak ada teraju hari Nabi wafat tu. Arwah kepada sahabat gitu turut Sayyidina Abu Bakar kelik. Lapor pada Abu Bakar kata Nabi sudah wafat. Allah, Abu Bakar kelik mari masuk di rumah Nabi. Alangkah bahu sedapnya jasad engkau wahai Rasulullah. Abu Bakar pergi Nabi, kucuk Nabi tak bahu sedap lebih pada kasturi lagi. Sahabat Nabi Abu Bakar dia dik. Sayyidina Umar pun duduk dia dik dapat Nabi dalam rumah Siti Aisyah masa Nabi wafat. Tak boleh buat apa sekarang. Jadi cengung habis. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman semua jadi cengung habis. Tak tahu nak buat apa. Nak buat apa kita lepas pada ni. Nak jalan biasa mana pula Nabi tinggal kita ni. Lalu itulah syaratlah di antaranya sahabat-sahabat macam mana nak latih siapa jadi khalifah. Lalu itulah masa ni Sayyidina Ali duk urus jenazah baginda Nabi, duk urus Nabi di rumah Siti Aisyah. Maka sahabat besar-besar tubik di tepi masjid Nabi di Saqifah Bani Sa'idah. Tubik di Saqifah Bani Sa'idah ni lah duk bincang nak latih pemimpin Islam seorang. Belum pada nak tanah baginda Nabi sallallahu, belum pada nak makam Rasulullah, kena latih dulu pemimpin. Untuk nak urus ke masalah agama. Maka show lah. Demo ni show Abu Umar jadi khalifah. Demo ni show Abu Bakar jadi khalifah. Demo ni show Sayyidina Ali jadi khalifah. Pakat show ni show Abdul Rahman bin Auf. Ni show sahabat-sahabat Nabi besar. Jadi semua saat ni pengsyurat. So sahabat besar, maka Abdul Rahman bin Auf lah kata, aku ni ada dengan masa hidup, aku ada bersama dengan Rasulullah masa Nabi hijrah, tahun yang mula-mula Nabi hijrah mari Madinah tu. Aku tengok masa Nabi buat Masjid Quba saat itu, Nabi hala bata, lepas pada Nabi letak bata dinding saat ni, Nabi hala pada Sayyidina Abu Bakar dulu. Ni tanda dia sahabat pecemeh. Tanda kata Abu Bakar lah akan jadi khalifah lepas pada Nabi wafat. Satu tanda Nabi hala batu dulu kepada Sayyidina Abu Bakar, letak buat Masjid Quba. Lepas pada tu aku tengok juga masa Nabi nak wafat, Nabi arwah kepada siapa? Nabi arwah pada Abu Bakar jadi tok imam sembahyang. Pada masa tu Umar pun ada, Uthman pun ada, Ali pun ada. Tapi Nabi tak suruh dia jadi tok imam sembahyang, tapi Nabi suruh Abu Bakar jadi tok imam sembahyang. Tu tanda kata hak Nabi tunjuk kita tahu katanya khalifah selepas pada wafat Nabi, Nabi akan latih Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi pilih dia masa Nabi hijrah mari Madinah kan. Nabi pilih dia jalan sekali as-suhbah gelar pada masa. Nabi pilih dia sebagai suhbah yang hijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah mari di Madinah. Itulah tanda aku show pada puakmu semua wahai sahabat, tak kira Muhajirin dan juga Ansar, orang yang mula nak ganti baginda adalah Abu Bakar. Lalulah latih Sayyidina Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Mana Saqifah Bani Sa'idah? Tepi Masjid Nabi. Nah, sebelah alik mana? Nah, latih Abu Bakar saat ni di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kalau pergi dengan saya pergi depan Saqifah. Lah ni Saudi buka masuk ziarah dah. Di depan Saqifah tu kita tengok kebun taman-taman hijau tepi Masjid Nabi di Saqifah saat ni. Nah, ni tempat sejarah, tempat latih Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Maka Abu Bakar pun diri situ. Abu Bakar diri kata apa? Abu Bakar kata, wahai sahabat aku semua, hari ni aku dilatih jadi khalifah. Kalaulah aku buat salah dengan agama Allah, puakmu kena tegahlah aku. Kalaulah aku salah gapo, jangan lepas aku pergi dengan gitu saja. Mu kena tegah aku gapo yang aku buat salah tentang hak agama ini. Nah, lepas pada itulah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Lepas tu mati Sayyidina Abu Bakar. Tanis sekali dengan Nabi. Nah, dalam Masjid Nabi tu Abu Bakar. Naik gati pula Sayyidina Umar. Gati Sayyidina Umar. Umar ni pergi teraju dunia ni lama sikit. Sayyidina Umar ni 20 tahun lebih. Sayyidina Umar meretah. Nah, meretah Islam oleh Sayyidina Umar 10 tahun lebih. Maka masa Sayyidina Umar ni lah ia panggil yukti cara rungrang. Lepas pada Nabi ni Sayyidina Umar. Hingga sampai orang gelar Al-Faruq, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ni orang gelar Amirul Mukminin. Amir orang-orang mukmin. Malam dia tak tidur Sayyidina Umar. Dia peretah dunia, peretah Madinah saat ni tu 10 tahun lebih malam dia tak tidur. Dia jalan. Kita tengok hamba-hamba dia, kita tengok rakyat-rakyat dia boleh makan ke tak boleh makan. Mana pia susah di mana. Dia jalan malam Sayyidina Umar tak tidur. Sekali dengan rundik, sekali dengan tangan kanan dia nama Azlan. Jalan tengok. Rumah ni tak ada makan, dia urus bagi makan. Pak tu lah masa Sayyidina Umar pergi teraju dunia, jadi khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, tak ada orang sesak dalam Madinah. Semua tu sama belaka, senang belaka hidup. Lepas pada Sayyidina Umar pergi teraju dunia 2 tahun, 10 tahun lebih, maka Sayyidina Umar tu wafat. Sayyidina Umar tu mati. Mati Sayyidina Umar, ganti pula Sayyidina Uthman. Maka Sayyidina Uthman ni lah pergi teraju dunia pula lepas Sayyidina Umar. Lepas pada Sayyidina Uthman ni kena bunuh. Nah, Sayyidina Umar pun kena bunuh juga. Nah, syahid juga Sayyidina Umar ni kena bunuh. Lepas tu Sayyidina Uthman pun kena bunuh juga, kena catah tekak. Sembuh darah atas Quran. Sayyidina Uthman ni kena bunuh masa dia duduk mengaji Quran. Sembuh darah atas Quran Sayyidina Uthman. Lepas pada itulah latih Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Uthman ni 12 tahun dia pergi teraju dunia. Nah, peretah lepas pada Nabi wafat. Lepas tu lepas Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, khalifah yang keempat dalam kerajaan Ar-Rasyidin. Itu lebih kurang di antaranya kita dengar Hajjatul Wida'. Nah, ayat haji saat ni tu, khudhu anni manasikakum. Sebab itulah adik kakak hak nak musafir pergi buat haji. Nah, tanggal 10, 11, 12, 13 ni betul niat kita. Betul niat. Jangan pergi buat tak tahu geno gitu. Kita kena betul niat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita betul niat nak pergi buat haji ni. Jangan duk main tak betul niat dia kau. Kena betul niat kata aku ni nak pergi buat haji. Labbaik hajjan, bukan nak pergi nunjuk-nunjuk dak, bukan nak pergi beli mah dak, bukan nak pergi beli barang dak, bukan nak pergi jalan, nak pergi ziarah dak. Aku ni nak pergi buat haji. Tak betul niat gitu, insya-Allah haji kita haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya doa semualah adik kakak yang musafir tanggal 10 ni naik di Nara, 11 naik di Nara, 12 naik di Hajjaj, 13 naik di Hajjaj. Saya pun musafir tanggal 13 ni, hari Senin, 13 naik di Hajjaj. Sekali dengan Dr. Allah insyaAllah. Maka rancangan santai-santai hari ni saya sore lah, kerana Ustaz Don tu ambil cuti. Nah, insyaAllah mudah-mudahan adik kakak yang duk menonton ambil masa dengan jok awal sampai ke akhir. Nah, sekiranya kalau rancangan saya kecil hari ni ada faedah banyak. Nah, itu sebagai hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas tu
hak mana hak tak ada molek, hak mana hak teruk-teruk, hak mana hak kasar-kasar tu kejahilan saya lah, tak ada sakut gapo dengan hadis-hadis Nabi. Hak tu hak peribadi saya, hak tak molek tu hak peribadi saya semua. Sebab tu hak mana hak molek, tujuannya we ada tanah sifat muhibbah, sifat kasih sayang dalam hati kita, tujuannya kita boleh tunai sekali seumur hidup ibadah haji ni. Dan juga umrah. Itulah lebih kurang hari ni yang mainan saya boleh bagi maklumat pada adik kakak. Mudah-mudahan kita boleh teruskan ibadah dengan sempurna. Adik kakak hak nak musafir sehari 2 hari ni untuk pergi buat haji, boleh haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasar bahasa salah silap saya minta maaf. Hak mana hak baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya hundur dengan lafaz yang mulia, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.